Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, dakwah-pendakwah, para alim ulama, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah masih izinkan kita untuk berada di dalam masjid ini bersama-sama kita niat iktikaf. Setelah kita sembahyang tahiyatul masjid, kita niat iktikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kehidupan kita dan dapat kita meneruskan kehidupan kita ini dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Karena kita Allah jadikan semata-mata untuk menghambakan diri kepada ini. Tuan-tuan dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada tengah hari ini saya nak mulakan dengan membaca sepotong ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih waly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah dalam suratul Kahfi ujung sekali. Maksudnya barang siapa berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu daripada hamba-hambanya. Maksudnya kalau nak berjumpa dengan Tuhan, mesti kita beramal dengan amal yang soleh. Nak jumpa dengan Tuhan tak dapat berjumpa di Ipoh ni, tak boleh berjumpa di Kuala Pari, tak boleh jumpa di Temiang, tak boleh jumpa di Sungai Siput. Nak berjumpa dengan Allah hanya di syurga sahaja. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah ya. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat melihat. Ya, siapa tak nak jumpa dengan Allah angkat tangan. Maknanya kalau nak berjumpa dengan Allah kena masuk syurga dulu. Baru dapat berjumpa dengan Allah Taala. Cari syurga di Kampar tak jumpa. Cari syurga di Temiang tak jumpa. Cari syurga di mana lagi? Di Kuala Kangsar tak jumpa. Cari syurga di Ampang tak jumpa. Nak mencari syurga atau cari Allah di Ampang tak jumpa. Nak mencari Allah kena pergi masuk ke dalam syurga. Ya, nak masuk dalam syurga dua aja syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Tengok Allah kata dia, wal ya'mal shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang daripada hamba-hambanya yang lain. Jangan nyembah berhala, jangan nyembah gambar, jangan menyembah gajah, jangan menyembah patung dan sebagainya. Nak menyembah hanya nyembah Allah Taala saja. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kita hendak ni ya'mal solehan ni, nak beramal dengan amal soleh ni, apa benda yang nak kita amal soleh ni? Iman kita tahu, mesti yakin dengan Allah Taala, mesti percaya dengan rukun iman yang 6 tu. Nak amal soleh tu apa artinya? Kita kena buat sesuatu mengikut cara hidup Islam, baru namanya amal soleh. Nak ikut cara Islam, semayang ikut cara Islam, puasa ikut cara Islam, berpakaian ikut cara Islam, berekonomi ikut cara Islam, kenduri kenara ikut cara Islam, berhiburan cara Islam. Lagi apa? Makan minum cara Islam, cara Islam. Tahu ke dari mana? Cara Islam. Lagi berpendidikan cara Islam, berkeluarga cara Islam. Apa aja, everything that you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will reject. Kalau tidak, Tuhan akan tolak. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah surah Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam. Sedangkan orang lain buat juga. Orang Hindu semayang, orang Kristian semayang, orang Islam semayang, orang Buddha semayang. Tapi kalau buat lain daripada cara orang Islam semayang, apa dia? Falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Allah gunakan kalimah lan tu sampai bila-bila. No way Allah will accept. Tahu ke no way?
Bukan negara Eropah yang nama Norway tu Norway juga. Tapi Norway ni cakap orang putih. No way. Tak ada jalan. Tuhan tak terima kalau dia buat lain daripada cara Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi kita nak untung ke nak rugi? Tapi jawablah. Semua orang tahu. Siapa nak rugi angkat tangan? Kita nak untung di akhirat. Di akhirat ada dua tempat je. Satu tempat untung, lagi satu tempat rugi. Di akhirat tak ada tempat pulang modal tau. Dia hanya untung atau rugi. Kalau tak rugi, dia untung. Kalau tak untung, dia rugi. Orang yang cerdik, orang yang normal, orang yang waras, dia tentu tidak akan untung. Dia tahu, tak hendak dia yang rugi-rugi tu. Jadi, hendak untung, kena ikut cara Islam. Sebab itu Allah sudah lengkapkan Islam ini. Allah dah isytiharkan bahawa Islam ini satu agama yang sudah lengkap. Perfect. Islam is already perfect. Tak ada satu pun yang tak ada terkandung dalam ajaran Islam. Everything is there in Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara. Barulah dapat layak masuk ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga barulah dapat melihat wajah Tuhannya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Al-Ghazali mengarang satu kitab yang sangat masyhur, yang banyak ustaz-ustaz ngajar di kawasan Ipoh ni pun. Di mana-mana pun. Dia mengarang satu kitab, nama kitab tu Minhajul Abidin. Kaedah ibadat untuk orang-orang yang nak beribadat kepada Allah Taala. Di situ ada terdapat, kalau kamu hendak selamat, kata dia Imam Ghazali, kamu hendak sejahtera hidup di dunia dan hidup di akhirat, kamu kena lepasi ada 7 gunung kena kamu lalui. 7 gunung. Nama tajuk kitab tu Gunung 7. Jadi hari ni pun tajuk kita ni Gunung 7. Ada 7 gunung yang terpaksa kita lalui kalau hendak selamat. Tak hendak tak ngapalah. Ada orang tak nak selamat angkat tangan. Lantaklah yang komen pergi kalau syurga, kalau tak ada aku siapa yang masuk neraka. Ada orang betul angkat tangan. Jadi kalau nak selamat, kita kena lepasi 7 gunung. Yang pertama ini sudah lalu lagi hari ini Hari ini sudah lalu. Nanti akan datang insya-Allah sebulan-bulan akan didetailkan satu persatu. Untuk tengah hari ini sepintas lalu saja. Yang pertama dia mesti lepasi gunung ilmu. Gunung ilmu. Dia mesti ada ilmu. Nak berjaya di dunia dengan ilmu. Nak berjaya di akhirat juga nak dengan ilmu. Nak berjaya dunia dan akhirat juga dengan kedua-duanya dengan ilmu. Itu yang pertama, gunung ilmu. Apa dia kalau sempat kan saya ulang balik. Yang kedua, kena lepasi gunung taubat. Semua orang mesti taubat, termasuk yang cakap ni, terutamanya yang cakap ni mesti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa nak taubat? Kerana kita ni berdosa belaka. Siapa orang tak berdosa angkat tangan. I want to see this person. Nak angkat gambarnya. Orang ni tak ada berdosa. Angkat tangan. Jadi oleh kerana kita berdosa, kita kena bertaubat kepada Allah Taala. Dosanya macam-macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa sedar, ada dosa tak sedar, ada dosa tahu, ada dosa tak tahu, ada dosa sengaja, ada dosa tak sengaja. Berapa? Allah hidup kita memilah. Berapa? 10. Bukan 10 dosa, 10 jenis dosa. Kalau sejenisnya 1 juta dosanya, 10 jenis berapa? 10 juta dosa. Kena taubat daripada dosa-dosa. Itu gunung yang kedua yang mesti dilepasinya. Yang ketiga, dia kena melepasi satu gunung namanya awaiq. Awaiq artinya halangan-halangan. Dalam kita nak beribadah kepada Allah ni banyak halangan-halangannya. Ada aja halangannya. Yang pertama dunia. Itu halangan yang utama, dunia. Dunia ni sentiasa menipu daya. Nanti akan kita huraikan insya-Allah. Bukanlah kejap ini, bulan depan mungkin Dunia. Banyak orang gagal kerana dunia. Banyak orang jadi maksiat kerana dunia. Banyak orang gagal menjadi hamba Allah kerana apa? Bisikan-bisikan dari dunia. Memanglah dunia ni makin lama makin cantik, makin lama makin anggun, makin lama makin hebat, makin lama makin sophisticated.
Manusia makin lama makin apa? Makin lama makin kedut, makin lama makin kecut, makin lama makin berkreput. Itu manusia. Mana ada pertumbungan antara dunia dan manusia. Sebab itu siapa kejual dunia meninggalkan akhirat, dia pasti akan tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu dunia yang pertama. Yang kedua manusia. Manusia ni macam-macam lah. Kawan-kawan kita ke, keluarga kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke, kadang-kadang mereka itu menghalang kita daripada bertindak mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, menghalang kita untuk beribadah semata-mata kerana Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga syaitan. Ini projek syaitan ada. Kejap ni. Syaitan gemar ke? Tuan-tuan dengar saya petang ni tengah hari ni. Gemar ke syaitan? Dia akan cuba halang, tahu macam mana dia menghalang. Mula-mula dibawanya apa? Dibawanya celak. Tahu celak? Celak bubuh tang mana? Tang mata. Bila kena celak syaitan macam mula ngangguk aja dia depan ustaz. Dah ada kena tak? Tengok, mana tahu kan? Ada tak? Itu dah kena celak syaitan. Tak berjaya dengan celak, dia bawanya senjata yang kedua, iaitu gincu. Gincu bubuh tang mana? Tang mana? Bibio. Pandai ada bercakap Perak sendiri bubuh dalam bibio. Bila kena gincu syaitan, awak ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Dia dah habis tu. Mana tahu kan belakang tu ya, balik-balik tirai tu, balik pintu tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tak berjaya juga itu, dia bawa senjata yang ketiga. Apa dah? Iaitu tongkat. Diketuknya lutut tu, diketuknya paha tu, diketuknya bahu tu, diketuknya sendi-sendi tu. Lama-lama dia bangkit, dia nempuk perut, sakit perut lepas tu. Dia pun keluar. Itu dalam majlis ilmu lah. Ini tak adalah pasal lepas ini nak sembang Jumaat. Kalau majlis ilmu biasa dia pun keluar. Dia ambil motor tu surungnya sampai keluar pagar tu. Lepas tu start terus balik. Berjaya lah syaitan. Itu kerja syaitan. Kerjanya nak menyesatkan manusia sahaja. Wa syaitanu yudillu. Wa syaitanu yudillu anka. Yudillu. Yudillu. Wa syaitanu yudillu min ibadih. Daripada beribadat kepadanya. Yudillu ka'an sabilillah, menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Itu kerja syaitan. Yudilluhu, ya syaitan yudilluhu, yang syaitan yang sentiasa menyesatkan dia. Yang ketiga hawa nafsu. Yang keempat, tadi yang ketiga itu syaitan. Yang keempat hawa nafsu. Semua orang ada hawa nafsu. Nafsu ni apa kerjanya? Mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Itulah kerjanya. Nafsu itu adalah makhluk yang sangat jahat. Sentiasa mengajak manusia melakukan kejahatan. Jadi itu empat yang menghalang kita daripada beribadah kepada Allah SWT. Yang pertama dunia, yang kedua manusia, yang ketiga syaitan, yang keempat hawa nafsu. Itu gunung kedua apa gunung? Gunung ketiga halangan. Gunung kedua tadi apa? Taubat. Gunung ketiga halangan. Gunung yang keempat awariq namanya. Awariq itu artinya melintang. Dia tidak sampai peringkat menghalang. Menghalang ni tak bagi langsung. Ini melintang, mengganggu. Macam kita tengah berjalan lah ada kayu tumbang. Itu melintang ke menghalang? Melintang. Melintangi. Kita kena usaha nak dikerat kayu tu baru boleh kita melalui jalan itu. Itu artinya melintang. Ada perkara juga yang melintang. Yang pertama rezeki. Ramai orang tak sembahyang kerana takut terjejas rezeki mereka. Yang kedua khatir, gerak hati. Aku amalkan Islam benar-benar kan kata dia aku alim benar. Langsung tak jadi. Kalau aku sembahyang kata dia aku riak. Itu langsung tak jadi. Itu namanya khatir, gerak hati. Itu akan kita huraikan insya-Allah akan datang. Yang ketiga qada, ketentuan Allah Taala. Allah dah jadikan saya ni saya. Maka lepas itu kita jadi putus asa. Sudah itu Allah dah jadikan saya ni saya. Sudah itu. Itu qada. Yang keempat balak. Balak ni musibah. Kadang-kadang datang musibah. Malas aku sembahyang, aku pergi ke masjid, motor aku curi dia orang. Lantak aku, tak nak aku pergi masjid ni. Aku pergi masjid, selipar tak boleh letak mana-mana. Ada aja orang ambil. Setiap kali. Entah berapa puluh ada selipar aku ambil. Itu balak. Musibah. Inilah juga yang menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu gunung yang keempat. Kena kita lalui gunung itu. Iaitu yang melintangi. Melintangi itu bukannya dia menghalang, tak. Dia menghalang juga, tapi tidak sekuat yang mula-mula tadi. Yang tadi penghalang, dihalang betul-betul. Berperang pun jadi, berbunuh pun jadi, menyekat pun jadi. Itu yang pertama, yang kedua tadi. Yang ini tak sampai kepada peringkat itu. Kemudian gunung yang keempat. Gunung yang kelima pula yang perlu kita lalui dipanggil Bawa'is. Bawa'is artinya pembangkit, pendorong. Pembangkit, pendorong kita nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada dua. Yang pertama khauf, yang kedua roja. Yang pertama khauf. Apa arti khauf? Takutkan Allah. Mengapa kita sembahyang? Kerana takutkan Allah. Takutkan neraka. Takutkan seksa kubur. Takutkan apa namanya? Meniti siratal mustaqim. Yang itu kita buat ibadah tu kerana takut. Khauf itu satu sifat yang sangat terpuji. Semua orang kita ni mesti nak ada sifat khauf tu, takut. Yang kedua rojak. Rojak ni apa? Timun potong ya. Taufu itu rojak ke? Betul rojak lah tu. Tapi ajiannya lain. Yang itu ra waw jim qaf. Rojak, pasembul rojak. Yang ini rojak ni kerja apa? Harap. Harap. Walau macam mana pun aku harap padamu ya Allah, terimalah ibadah aku. Aku harap padamu ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga kamu. Itu apa rojak ya? Harap, sentiasa harap. Masa kita hidup ni mesti selalu harap aja. Mesti ada 50% rojak, 50% khauf. Takut 50%, rojak 50%. Tapi kalau dah terdeer, tahu ke terdeer? Dah dekat nak padam tu dah. Jangan ada khauf lagi dah. Mesti apa? Rojak 100%. Harap betul-betul 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Itu apa? Pembangkit, pendorong untuk kita beribadah kepada Allah Taala. Mesti harap dapat syurga Allah. Cerita tentang syurga tu begini. Hebatnya syurga tu, bidadari itu punyalah hebat, makanannya punya hebat, mahligannya punyalah hebat. Pakaiannya hebat, kenderaannya hebat. Itu teringin. Lecor aja liur kita dengarnya. Maka itulah mendorong kita beribadah kepada Allah SWT. Yang tadi takutkan neraka. Api neraka itu dahsyat. Dihidupkan Allah 3,000 tahun. 1,000 tahun warna merah, 1,000 tahun warna putih, 1,000 tahun lagi warna hitam. Sekarang ni tengah hitam warnanya itu. Cahayanya tak ada, bahangnya ada. Itu yang patut kita takut tau. Siapa berani dengan neraka angkat tangan? Ada ke orang berani dengan neraka? Lantak lah, kalau tak ada aku siapa yang masuk neraka? Ada tak orang begitu? Ada tau. Tu yang nehin aja lantak lah orang azan, dia pun tak reti je. Lantak neraka lah. Pasal dia rasa neraka tu macam masjid. Macam masjid ni kan neraka. Macam masjid ni kan? Boleh duduk tetap tuan-tuan. Panggung boleh tetap di atas lantai. Macam tu kan neraka? Ya Allah, neraka tu api. Api apa rasanya? Panah, lantainya panah, dindingnya panah, atapnya panah, udaranya panah, asapnya panah, makanannya panah, minumannya panah, pakaiannya panah. Itu neraka. Segala-galanya panah. Bila dikacak kaki kanan tu apa? Terlompat. Kenapa terlompat? Mun panah. Letak pula kaki kiri, terlompat lagi. Letak balik kaki kanan, terlompat lagi. Letak balik kaki kiri, terlompat lagi. Itu dia terlompat. Itu yang kita tengok dalam TV, terlompat tu. Itu berlatih masuk neraka lah. Tu jangan tak sedar. Dalam dunia ni dia seronok, ya. Dalam dunia ni ngabur dia seronok. That's the way I like it. Seronok benar dia. Tapi di akhirat besok, masuk dalam neraka besok, jerit pekik tau. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat dahsyatnya neraka, apinya menjulang-julang, dahsyatnya anjing-anjing yang menggigit besar-besar, tinggi-tinggi, dahsyatnya ular kala yang matuk-matuk itu, dari kepala ke ekor sebulan perjalanan, tahu? Itu dalam neraka. Absarna, kami dah lihat.
Wa sami'na, dan kami dah dengar jerit pekik dalam neraka tu. Aduh, ayo. Oh my god. Dalam neraka tahu. Kami dah dengar. Farji'na. Apa arti farji'na? Kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Buat apa? Na'mal solihan. Nak beramal dengan amal yang soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami sudah yakin benar ya Allah. Baru yakin. It is already too late. Your keyakinan, ya. Your belief is already too late. Nak yakin bila? Now. Sekarang ni. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Itu nak ada apa? Khauf itu, takutkan neraka. Dan apa? Rojak tu harap nak dapat syurga. Ini pembangkit kita daripada pembangkit untuk kita beribadah kepada Allah Taala. Khauf dan rojak. Yang keenam, sikit lagi. Gunung Qawadih namanya. Qawadih yang mencacatkan ibadah. Ya, tiap-tiap kali ibadah tu bukan tentu diterima Tuhan. Bukan tentu dapat pahala. Ada ibadah yang apa? Yang dapat dosa pun ada. Dia ada yang mencacatkan ibadah. Ada dua, iaitu ujub dan riya. Di antaranya lah, yang besarnya dua. Satu ujub, satu namanya riya. Apa kata ujub? Heran diri. Handai aku ni, itu ujub itu. Macam saya ngajar kejap ni lah. Handai aku ni, dia ambil ustaz lain bukan apa aku ni. Aku yang handai. Itu ujub, ya. Kerana rasa diri dia tu hebat. SS. Tahu apa SS? Ya Allah. Tahu apa SS? Syok sendiri. Itu namanya ujub. Heran diri. Terror aku ni, kaya aku ni, kuat aku ni, handsome aku ni. Itu semua ujub namanya, ya. Boleh merosakkan ibadah mereka tu. Ya. Sebab itu kalau ia pun dia ada istimewa, ingat keistimewaan tu siapa yang bagi? Allah yang bagi. Nak puji siapa? Puji diri ke puji Allah? Puji Allah. Alhamdulillah, Allah bagi aku kesihatan, Allah bagi aku kekayaan, Allah bagi aku kebolehan bertutur, Allah bagi aku kesempatan nak datang dan sebagainya. Allah yang beri izin. Kalau Allah tak bagi izin, tak ada, tak datang pun. Kerana tak diizin oleh Allah Taala. Jangan ujub. Ujub ni satu sifat yang mengundang kemurkaan Allah Taala. Yang kedua riya. Riya ni apa? Membuat sesuatu atau meninggalkan suatu ibadah bukan kerana Allah. Itu riya. Ya. Dia menderma bukan kerana Allah. Dia tengok dia orang dia pemurah, riya lagi. Dia pakai sorban, pakai jubah. Ada pernah tengok orang pakai sorban, pakai jubah depan tuan-tuan ni, nampak? Dia pakai itu bukan kerana Allah. Dia pakai apa? Nunjuk dia orang. Kalau aku tak pakai, tak tahu pula dia main aku ustaz. Betul? Itu riak itu. Tak tahu pula dia main aku ni ustaz. Tak tahu pula dia main aku ulama. Itu riak namanya itu. Riak ni disifatkan oleh Rasulullah sebagai dosa, sebagai apa? Syirik yang kecil. Aku yang ku takutkan kamu ni, kata Nabi, lebih daripada aku takutkan Dajjal, ialah syirik kecil. Sahabat pun tanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab Nabi, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Dia tak ada kapior. Syirik ni biasanya kapior. Tapi syirik kecil ni tak ada kapior. Tapi dia berdosa besar. Siapa yang nak angkat tangan? Ya, riya ni berdosa besar. Nanti di akhirat, bila minta pahala semayang, bila minta pahala puasa, bila minta pahala baca Quran, bila minta pahala beribadat, disuruh malaikat minta kepada orang yang ditunjuk-tunjukkannya tu. Apa nak dibagi dia orang tu? Dia pun teruk. Boleh ke dia bagi pahala? Yang boleh bagi pahala siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat satu tu mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah, sambung, mukhlisina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlisin lahuddin, dan kerana agama, jangan kerana lain. Tapi kalau ada riak, maka batallah ibadahnya, tak diterima Allah, tak dapat pahala darinya. Yang pertama ujub, yang kedua riak. Itu yang keenam, gunung yang keenam, dan akhir sekali gunung yang ketujuh. Gunung yang ketujuh iaitu gunung syukur dan alhamdulillah. Gunung syukur dan alhamdulillah. Mengapa nak syukur?
Kerana Allah bagi kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Ya, tak dapat nak dikira. Siapa boleh bilang nikmat? Angkat tangan. Allah ada sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Sekiranya kamu nak kira, nak bilang, nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Tak dapat nak kita bilang nikmat Allah. Sebab itu kita kena syukur. Ya, syukur ni tuan-tuan dan saudara sekalian, satu ibadah yang kita bawa sampai ke syurga. Ya. Yang lain dalam dunia saja. Sudah mati tak bawa lagi dah. Sabar tak bawa dah mati. Redha tak bawa dah mati. Syukur kita bawa sampai ke syurga kita bawa, ya. Itu ibadah yang berterusan sampai ke dalam syurga pun kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian cara kita menyatakan syukur dari segi lafaznya sebut alhamdulillah. Ya. Itu cara lafaznya. Tapi cara bersyukur yang sebenarnya menggunakan nikmat-nikmat Allah di tempat-tempat yang Allah redha. Itu namanya syukur. Lepas makan tu alhamdulillah. Lepas tu apa? Ingat bahawa Allah memberi rezeki kepada kita. Jangan lepas alhamdulillah duduk tidur main zuhur tidak. Itu tak ada syukur namanya tu. Hanya melafazkan kalimah syukur. Okey, itu 7 gunung. Ya. Pertama gunung ilmu, kedua gunung taubat, ketiga gunung halangan ataupun awaiq. Ya, keempat gunung awariq, gunung yang pelintang. Ya, yang kelima gunung bawa'is, artinya pembangkit. Pembangkit atau pendorong. Ya, yang keenam gunung apa lagi? Bawa'is. Yang keenam gunung qawadih, yang mencacatkan ibadah. Dan yang ketujuh gunung syukur dan gunung alhamdulillah. Wallahu a'lam. Waktu pun dah nak masuk gunung. Ya. Sekian dulu untuk kali ini. Alhamdulillah dapat saya sampaikan semuanya. Akan datang kita akan huraikan satu persatu insya-Allah. Kalau dipanggil ambil lagi lah, kalau tidak tak ada lah. Kalau kontraknya bersambung. Kalau tidak tak ada lah. Teman baliklah ke Bangladesh. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi